dan kemajuan yang dikecapi seperti mana anjuran di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ibrahim ayat ke-7 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Sifat kepedulian terhadap keperluan dan kesukaran yang dialami orang lain harus ditanam dan disemai dalam masyarakat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong dan bantu membantu, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat kedua yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa atau maksiat dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azabnya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Kepedulian juga bermaksud mengorbankan kepentingan diri dan mengutamakan keperluan orang lain, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 9 yang bermaksud, dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa man 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Pada hari ini, ana akan menyampaikan satu tazkirah yang bertemakan kemerdekaan. Allah mengutuskan kami orang-orang Islam untuk kami merdekakan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Inilah kata-kata yang diungkapkan oleh Rabi' ibn Amir ketika bertemu dengan Panglima Tentera Rom sebelum berlakunya peperangan Qadisiyah. Justru kedatangan Islam melalui pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membebaskan manusia dari belenggu kekufuran membawa mesej kemerdekaan yang sebenar, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tiadalah kami, iaitu Allah, mengutuskan engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Kebebasan hakiki yang ditegaskan Islam ialah kemerdekaan jiwa dari dikuasai hawa nafsu dan syahwat dengan menundukkannya kepada kawalan akal dan iman. Erti kemerdekaan yang sebenar bukan semata-mata kebebasan di dalam menentukan pentadbiran dan pemerintahan negara serta menikmati segala hasil mahsulnya, tetapi juga bebas dari sebarang bentuk cengkaman minda dan jiwa dari sebarang sistem yang bercanggah dengan matlamat syariat yang dinyatakan di dalam maqasid syariah, iaitu 5. Memelihara agama, hifz al-din. Memelihara nyawa, hifz al-nafs. Memelihara keturunan, hifz al-nasl. Memelihara hifz
hifz al-aql, memelihara akal, dan memelihara harta ialah hifz al-mal. Antara hikmah yang dikecapi dari kemerdekaan adalah kualiti hidup yang lebih baik dari segi pembangunan, pendidikan, ekonomi dan keselamatan. Melalui kemerdekaan dari segi pembangunan, pendidikan, ekonomi dan keselamatan, melalui kemerdekaan negara dapat dibangunkan dengan pelbagai kemudahan yang dapat meningkatkan taraf hidup serta memberikan keselesaan kepada rakyat. Situasi inilah yang banyak menyumbang kepada kejayaan negara dalam berhadapan dengan penularan wabak COVID-19 sehingga diiktiraf oleh dunia. Oleh itu, menjadi tanggungjawab setiap warga negara untuk bersyukur dengan semua kejayaan dan kemajuan yang dikecapi, seperti mana anjuran di firman Allah Subhanahu wa taala, kejayaan